saja. Saya tengah call cikgu. Awak tengok lah kita teruskan. Kalau cikgu teruskan pun tak apa Tak apa, tak apa. Okey, kita lihat. Okey, hari ini kita akan teruskan berkenaan dengan matrik songsang. Apa itu matrik songsang? Kelas sebelum ini kita dah belajar kenal pasti sama ada matrik yang diberi itu adalah matrik songsang ataupun tidak. Okey, tapi hari ini kita bukan nak tentukan dia songsang atau tidak, tapi kita nak cari matrik songsang. Okey, kita nak cari daripada satu matriks itu apa songsangan bagi matriks songsang. Matriks yang diberi. Okay, so standard pembelajaran ini ada. Okay, kita nak menentukan. Okay, menentukan matriks songsang bagi suatu matriks 2 darab 2. Okey, cikgu terus pergi dengan cepat. Sebenarnya kalau kita nak tentukan songsangan bagi matriks, hari ini kita tak ada buat aktiviti ya, kita nak cepat saja. Okey. Minggu lepas cikgu, sebelum ini kelas terakhir cikgu ada terangkan suatu matriks A darab dengan songsangan bagi A atau matriks songsangan bagi A darab dengan kita akan dapat identiti. Identiti ni maksudnya adalah sifar 1. Okey. Yang pertama adalah kita nak tentukan bahawa yang ni kita dah belajar hari ni kita dah belajar. Okey, yang kita nak belajar hari ni adalah macam mana kita nak cari matrik songsang menggunakan formula. Ini adalah formula bagi matrik songsang. Iaitu 1 per AD tolak C. D negatif B, negatif C, A bagi matriks A, B, C, D seperti ini. Maksudnya kalau ini adalah A, ini B, ini D dan ini adalah songsangan bagi matriks tersebut. Okey, yang kedua adalah kita nak tentukan jika dia kata matriks songsang tidak wujud. Bermaksud AD tolak BC sama dengan ni AD BC ni. Ini kita bagi sebagai penentu. Kita nak menentukan sama ada suatu matriks yang diberi mempunyai songsangan atau tidak. Okey. So apa itu penentu ya? Kita akan lihat contoh 23. Okey, dekat contoh 23, bagi setiap matriks yang berikut tentukan sama ada matriks songsang wujud atau tidak. Jika wujud, hitung matriks songsang. Jadi kita nak tentukan matriks ini ada songsang atau tak. Awak lihat. Awak bandingkan dengan matriks ini ya. A, ini B, ini C, ini A adalah 1. B adalah 2, C adalah 4 dan D adalah 8. Jadi awak pun masuk dalam formula AD tolak BC ni. So A adalah 1, so awak letak 1. Okey, D adalah 8. Jadi awak letak 8. Tolak, awak letak tolak. B adalah 2, ni 2 dan C adalah 4. Darab 8 kita akan dapat 8, 2 darab 4 kita dapat 8. So 8 darab 8 kita dapat 5. Bermaksud songsangan bagi A adalah tidak wujud. Kalau dapat sifar maksudnya tidak wujud. Okey, cuba kalau awak lihat B. B, apabila kita ganti dalam formula kita akan dapat 2. Okey, bermaksud songsangan bagi B adalah wujud. So kalau wujud, awak kena carilah songsangan bagi B. Okey, macam mana nak cari? Awak akan masuk dalam formula. Kejap lagi cikgu tunjuk pengiraan Masuk dalam formula ni, ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C dan ini adalah D. Awak akan dapat jawapan seperti ini. Okey, cikgu terus tunjuk contoh. Okey. Ni latihan kendiri 2.2F. Bagi setiap matriks berikut tentukan sama ada matriks songsang wujud
Jika wujud, hitung matrik songsang. Jadi kita dah tahu nak tentukan songsang atau tidak, kita guna penentu itu uh, A, sekejap. Okey, penentu. Okey, A ditolak B, C. Jadi kita lihat kat sini. A, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C dan ini adalah D. Jadi untuk jawab soalan, awak akan dapat A adalah 6. Okey. D adalah 1. So letak dalam kurungan 1. Tolak, awak tolak. B. B di sini adalah sifar. Dan C adalah sifar. Okey. So 6 darab 1 kita akan dapat 6. Tolak sifar. So sama dengan 6. Okey. So ada songsangan atau tidak? Kalau dapat 6 ada songsang atau tidak ni? Azri ada songsang atau tidak kalau dapat 6? Tak pasti. Okey, dia kalau dapat nombor selain daripada sifar, bermaksud ada songsangan. Okey. Oleh kerana soalan terwujud. So kalau wujud, kita nak buat apa? Kita nak hitung. Yes, ada apa? Okey, kalau songsangan kita akan guna dalam formula songsangan iaitu 1 per A ditolak BC. Okey. A, B, C, D tadi maksudnya sekarang tukar D letak atas, A letak bawah. B ni jadi negatif, C. Ini adalah formula bagi songsangan matriks. Jadi apa yang perlu awak buat adalah songsangan untuk matriks A tadi, oleh kerana kita kira tadi ada songsangan ataupun songsangan wujud. Jadi formula yang perlu kita guna adalah 1 per AD tolak BC. Maksudnya kita akan ulanglah 6 dalam kurungan 1 tolak sifar. Okey, bracket yang kedua. Dalam bracket yang kedua, kalau matriks biasa AD kan, D letak atas, A letak bawah. Jadi kat sini 1, sini adalah 6. Okey, lepas tu B dah jadi negatif. Kalau kosong darab negatif still juga atau sifar. Kosong darab negatif sifar. Maksudnya kat sini awak bahagikan dalam matriks ini ada 2 pasang lah. AD ni 1 pasang, BC ni 1 pasang. Maksudnya pasangan AD ni kita tukar dan pasangan BC ni darab dengan sifar. Jadi apa hasil dia? Kita akan dapat 1 per 6 darab 1, 6. 6 tolak sifar kita akan dapat 6. Okey, 1 sifar 6. Okey, kalau buat sampai sini saja pun sudah memadai. Tapi kalau awak nak buat sehingga jadi matriks 1 per 6 ini perlu darab dengan 1 demi 1 matriks yang ada dalam setiap unsur yang ada dalam kurungan. Jadi 1 per 6 darab 1 kita akan dapat 1 per 6. 1 per 6 dapat sifar. 1 per 6 dapat sifar. 1 per 6 darab dengan 6 kita akan dapat 1. Faham tak dapat 1 macam mana? Kalau tak faham boleh tanya sekarang ya. Tak faham Ibu. Okey, kalau tak ada apa-apa cikgu teruskan dengan penerangan seterusnya. Mana awak tak faham? 1 per 6 darab 6 ke? Ya Ibu. Dia macam ni 1 per 6. Awak darab dengan 6. Jadi kalau awak terus tekan kalkulator pun boleh. 1. That's why kita dapat 1. Okey, ini baru soalan A. Okey,
kerana dia nak songsang wujud atau tidak. Faham Kalau ada atau wujud, baru awak cari songsang. Kalau tidak wujud, tidak perlu cari. Okey, kita pergi soalan B. Okey, untuk soalan B, masih sama juga. Kita nak tentukan sama ada dia ada songsang atau tidak. Kita akan seperti tadi, maksudnya ini adalah A, B, ini adalah C dan ini adalah D. Okey, jadi kita akan guna formula ini dahulu ya untuk tentukan ada wujud atau tidak songsangan. Jadi A di sini adalah 2, buka kurungan, D adalah 2, tolak, B adalah 1, so awak letak 3, C adalah 1. Okay, jadi kita akan dapat itu 3, so sama dengan 1. So jawapan dia di sini adalah wujud songsangan. Sama songsangan ataupun ada songsangan, maksudnya songsangan ada. Okey, seterusnya kita nak buat perkara kedua. Jika wujud, hitung matriks songsang. So untuk hitung formula yang atas ni. Ni formula ni. Ini adalah formula di matrik songsang. Masuk je dalam formula. Kita letak 1 per A 2. So awak letak 2. Okey, D adalah 2. So letak 2. Tolak. Tolak ni. Tolak ni awak letak tolak. Lepas tu B ada 3. So awak letak 3. Dalam kurungan D adalah 1. Okey, buka kurungan besar untuk kurungan yang ni. D. Okey, ataupun dengan kata lain, antara AD ni, pasangan AD ni dia bertukar tempat. Oleh kerana nilai sama, awak tak nampak lah dia bertukar tu. Kalau nilai berbeza mungkin awak nampak dengan dia. Okey, untuk B ni dia darab dengan negatif. So 3 darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 3. 1 dengan negatif akan jadi negatif 1. Langkah seterusnya adalah kita selesaikan. Cikgu bahagikan, nanti awak confuse. Okay, so 1 per darab 2, 4 tolak 3 kita akan dapat 1 ataupun awak letak 1 sahaja. Ini 2, negatif 3, negatif 1, 2. Seterusnya kalau kita nak jadikan dia matriks 2 darab 2, 1 per 1 sama dengan 1 kan. Jadi jawapan akhir dia 1 darab 2, 2. 1 darab negatif 3, negatif 3. 1 darab negatif 1, negatif 1. Darab 2 juga adalah 2. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, cikgu rasa cikgu nak terus buat D lah. Okey, kita buat D Okey, untuk D. Okey, adakah dia ada songsangan atau tidak? Kita akan guna formula tadi iaitu AD. A adalah 4, D adalah 1, tolak, B adalah 2, C adalah 2. Jadi 4 darab 1 kita akan dapat 4. Tolak dengan 2 kita dapat 4 tolak 4 sama dengan 0. Tiada ataupun songsangan tak wujud. Perlu kita kalau tiada songsangan, Hafizi? So sampai sini sahaja jawapan dia. So awak tak perlu cari kalau dia kata tiada songsangan tak payah buat. Tapi kalau dapat selain daripada sifar, awak kena cari sebab songsangan wujud. Okey, untuk soalan nombor 2, dia tak minta awak tentukan sama ada songsang atau tidak. Tapi soalan nombor 2 dia terus direct minta awak hitung matriks songsang bagi matriks berikut. Okey, cikgu nak tunjuk satu contoh. Okey, A. Kalau dia kira, awak terus masuk dalam formula songsangan.
Maksudnya awak terus masuk dalam formula A tolak BC. Formula ini awak tak payah hafal ya, sebab kalau masa exam, formula ini memang diberi dekat bahagian hadapan kertas soalan. Awak yang penting cikgu nak adalah awak menggunakan formula sahaja. Formula memang diberi. So kalau dari diberi matriks ini, yang penting awak kena ingat bahawa ini adalah A, ini adalah D. Jadi teruskan sahaja dalam formula, iaitu kita akan dapat 1 per AD. A adalah 5, D tolak BC. B adalah 6, dalam kurungan C adalah 2. Seterusnya kita akan dapat, awak ingat AD ni macam pasang, dia bertukar. Jadi dia bertukar 3 atas, 5 letak bawah. Okey, untuk B ni dia tak tukar tapi dia darab dengan negatif. Jadi 6 darab dengan negatif akan jadi negatif 6. 2 darab dengan negatif akan jadi negatif 2. Apa yang perlu awak hafal adalah pasangan pertama bertukar, pasangan kedua darab dengan negatif. Okey, so seterusnya kita akan dapat 1 per 3 kita akan 15. 6 darab 2 akan dapat 12. So ini adalah 3 negatif 6 negatif 2, 5. Okey, so seterusnya 1 per 15 tolak 12 kita akan dapat 3. Okey, ini adalah 3 still sama. Dan seterusnya, kalau kita nak tukar dalam matriks 2 darab 2, 1 per 3 ini kena unsur dalam kurungan. Jadi 1 per 3 darab 3, dapat berapa 3 darab 3? Tadi 1 per 6 darab 6 dapat 1. Kalau 1 per 3 darab 3 dapat berapa? 1. Ya, kita tetap dapat 1. So 1. 1 per 3 darab 6. Dah. Negatif. Negatif 2. Awak boleh je terus tekan kalkulator. Tekan 1, ABC 3 dalam kurungan negatif 6. Ya, negatif 2. Okey, yang ni 1 per 3 darab dengan negatif 2. Dapat berapa? Negatif. Negatif 2 per 3. 2 per. Oh, 2. Bagus. Dan yang terakhir? Yang terakhir berapa? 1, 2 per 3. 5. Okey, 1, 2 per 3 ataupun dalam bentuk pecahan tak wajar 5 per 3 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau awak nak tulis dalam bentuk 1, 2 per 3 pun boleh. Ini dalam bentuk okey. So inilah kan. Okey, faham tak matriks songsang? Ini je kita nak belajar. Tak payah susah-susah. Perlu perlu contoh B atau dah boleh buat latihan? Kalau perlu cikgu tunjuk satu lagi contoh. Saya nak contoh lagi satu. Okey, Aku lag ke cikgu lag? Cikgu lag. Cikgu lag. Cikgu lag sikit. Kenapa tak nampak? Ya, memang internet rumah cikgu ni masalah sikit. Tapi awak sekarang nampak tak apa yang cikgu papang? Nampak ikut. Tapi dia lambat sikit ikut. Dia lambat sikit. Tapi nampak sekarang? Nampak. Nampak Aman? Tak apa, cikgu cuba cakap. Cikgu cuba buat slow-slow sikit Okay. Boleh. Ini adalah bentuk soalan SPM. Okey, nombor 3 ni bentuk soalan dalam SPM akan keluar macam ni lah bentuk soalan dia. Okey, diberi matriks G 2, 1, 3, P. Nilai matriks G tidak matriks songsang. Kalau tidak mempunyai matriks songsang bermaksud A tolak BC sama dengan sifar. Kalau dia kata tiada matriks songsang bermaksud AD tolak BC ni sama dengan sifar. Jadi kalau kita nak cari nilai P, apa yang perlu awak buat dah?
Awak cari songsangan bagi matriks ini. Nanti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C dan ini adalah D. Jadi awak masuk A2 letak 2. Kurungan D. D adalah B. Lepas tu tolak. Okey. B. Syah, Umi tengah buat kelas ni. Okey, lepas tu B. B adalah 1. So awak letak 1. Dan C adalah 3. Awak letak 3. Sifar. Okey, jadi awak akan dapat 2 P dapat 3 sama 2 P sama dengan 3 P sama dengan 3/2. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh maksudnya awak kena pandai gunalah maklumat apa yang diberi. Yang soalan B pula, songsangan bagi G telah diberi. Okey. Lepas tu kita nak cari nilai P. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah awak kena cari songsangan juga bagi matriks G. Okey, ini adalah untuk A. Okey, kita lihat B. Awak dalam formula songsangan ni kita akan dapat 2 tolak 3. Cikgu terus darab yang ni. Sama je. Okey. Okey, ini adalah P. Faham tak kenapa 3? Setakat ini boleh faham? Boleh Ibu. Okey, jadi awak akan dapat 1. Okey. Kita akan darablah 1, 2 P ni dengan setiap yang ada di ni. Okey. Okey, kita akan darab. 1 darab dengan P ni. Maksudnya kita akan dapat P per 2 P tolak 3. Okey. Yang ni pula akan dapat 1/2 P tolak 3 darab dengan negatif 1. Jadi awak akan dapat negatif 1 per 2 P tolak 3. Okey. 1 darab dengan negatif 3, awak akan dapat negatif 3. Dia akan darab dengan atas tau. Penyebut dia sama je. Siapa buat air ni? Ada yang tengah kacau air kopi untuk cikgu ke? Kantoi. 2 P. Soalan dia adalah kita nak cari nilai Okey, untuk cari nilai P, awak boleh pilihlah mana-mana. Bermaksud P 2P tolak 3 ni akan sama dengan 4/5. Okey, negatif 1/2P tolak 3 akan sama dengan negatif 1/5. Awak boleh bandingkan mana-mana yang awak nak. Okey, cikgu pilih 2/5 ni dengan 2/2P tolak 3. Jadi cikgu keluarkan di sini 2/2P tolak sama dengan 2/. Jadi ini awak bawa ke sini, ini awak bawa ke sini, jadi darab. So 5 dengan 2 kita akan 10 sama dengan 2 dalam kurungan 2P tolak 3. Okey, setakat ni boleh faham? 10 sama dengan okey, 2 kita akan dapat 4P. 2 darab dengan negatif 3, negatif 6. Jadi kalau senang, awak pindah kedudukan 4
dalam letak di sebelah kiri, tak di sebelah kanan. Oleh kerana pertukaran serentak untuk semua, tidak berlaku perubahan simbol positif atau negatif. Seterusnya, 4 sama dengan 10. Negatif 6 awak pindah menjadi tambah 6. Maksud awak akan dapat 16. So, P sama ni, 4P ni darab. Bawa sini dia akan jadi bahagi. Jadi 16 bahagi 4 kita akan dapat 4. Mungkin ini adalah bentuk-bentuk soalan exam. Okey. Untuk 4 pun sama juga cara dia. Diberi 4, 1/2, 10/1 darab dengan P sama dengan 1 sifar-sifar 1. Bermaksud ini adalah matrix identity. Kalau ini adalah P, ini adalah songsangan bagi P. Maksud P dengan Cikgu, apa dia? Tak ada dia punya ni. sharing screen cikgu, tak ada. Oh, sudah hilang. Ha. Okey, tak apa. Cikgu share semula. Banyak betul cabaran hari ni Dah lah lama tak buat kelas. Sekejap Kenapa dia tak keluar? Okey, boleh nampak? Boleh cikgu. Okey. Jadi, ini sebenarnya adalah sebagai satu clue. Kalau dia bagi satu sifar-sifar satu bermaksud adalah identiti. Jadi, apa yang perlu andaikan ini adalah, kalau ini dia bagi matriks P, ini adalah songsangan bagi P ataupun sebaliknya. Jadi apa yang perlu awak buat adalah songsangan bagi matriks ini. Jadi cara nak cari songsangan adalah awak hanya perlu masukkan dalam formula songsangan seperti tadi juga. Benda yang sama, cuma bentuk soalan sahaja berbeza, kan? Okey, so 4 tu tolak 10. Okey, dalam matriks ini pula kita akan dapat 1, 4. Macam cikgu cakap tadi, pasangan pertama ini adalah kita kena tukar. Okey, pasangan kedua kita darab dengan negatif 1/2. Okey, so apa yang perlu awak buat adalah 1 per, ini semua awak nak tekan dalam kalkulator pun boleh. 4 darab 1 kita akan dapat 4. Seberat dengan 1/2 kita akan dapat 5. Jadi 4 tolak 5 kita akan dapat negatif 1. Okey, so ini 1 negatif 1/2 dan 4. Dan jawapan akhirnya adalah okey, 1 bahagi negatif 1 adalah negatif 1. So negatif 1 darab 1 kita akan dapat 1. Negatif 1 darab dengan negatif 10 kita akan dapat 10. Negatif 1 darab dengan negatif 1/2 kita akan dapat 1/2. Dan yang akhir kita akan dapat 4. So hari ni cikgu nak awak siapkan modul, sambung modul yang cikgu dah bagi sebelum ini. Cikgu tak pastilah ada modul atau tidak di depan awak. Awak hanya perlu buat modul muka surat 17. Okey, modul muka surat 17. Okey, awak buat nombor 16 dan muka surat 18 awak buat nombor 17. Okey, dan muka surat 19 awak buat nombor 18. 19, itu saja Maksudnya awak buat nombor 16 hingga 19 sahaja. Boleh ke? InsyaAllah boleh cikgu. Siapa yang tak ada modul,
Boleh dekat sekolah tadi, cikgu pergi sekolah tadi, ada banyak lagi modul tak ambil rupanya. Cikgu tak pasti mungkin awak susah nak ambil dan awak dah salin. Tapi kepada mereka yang perlu untuk ke sekolah dan ambil modul, better ambil lah. Sebab kalau dah buka sekolah nanti, cikgu dah tak bagi modul muka surat, apa tadi cikgu cakap? Muka surat 17. Okey, muka surat 17. Ni muka surat 17 ni. Okey, nombor nombor 11. Okey, lepas tu 17. Okey. Nombor 18. Dan 19. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa, awak boleh message cikgu Ada nak tanya tak sebelum kita berakhir? Cikgu boleh ke kita orang macam datang pergi sekolah tu macam pakai baju biasa sekadar nak pergi ambil modul tu cikgu? Boleh Mus, boleh. Kau tak payah nak pakai baju sekolah Mus. Boleh, dah ramai yang Mana lautan museum? Dan awak nak pakai pakaian sekolah lengkap ke nak pergi ambil modul? Mana tahu appropriate. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu sekolah start sepatutnya, tapi setakat awak nak pergi tak masuk. Okey, minggu depan kita akan bercuti, seminggu cuti sekolah. 5 hari bulan April awak akan masuk sekolah. Jangan buat-buat lupa pula ya. InsyaAllah. Okey, tak ada apa-apa. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Oh, cuti Mai, kan? khabar Mai? Cuti. Semua sihat kan? Cikgu tak sempat nak tanya tadi. Semua sihat ke? Ya, Ibu. Tak. Stres ke? Sihat. Tak sihat cikgu. Sekolah tu saya cuti sekejap kot. Ada tak yang kena buat test? Azman. Azman. Tak.